gerakan Newton pertama, kedua dan ketiga ni penting. Okay, sebab dia berkait antara satu sama lain. Dan kalau kamu baca buku teks dan buku rujukan, dia terasing antara tiga-tiga ni. Tapi untuk malam ni, kita akan cuba kaji apa beza antara ketiga-tiga gerakan Newton ni. Okay, saya share screen dahulu. Okay, semua dapat? Okay, Fazura, selamat datang. Okay, Fazura dapat tak nampak? Saya masuk pada Telegram, mungkin nampak tak Fazura? Nampak. Okey, bagus. Okey, nanti saya tak gunakan Telegram, saya gunakan mana dia? Buku pelangi, yes. 36. Sekejap saya cek. Mana dia? Sekejap. Sun inersia, prinsip kaban momentum dah terlepas dah ni. Sekejap sorry. Saya cuba cari hukum gerakan Newton pertama. Dekat sini. Kesuat 30. Sekejap. Okey, saya terpaksa. Kamu tengok buku rujukan, muka surat berapa yang ada gerakan Newton pertama? Dia yang awal-awal. Dia jauh gerakan Newton pertama dengan kedua, okey yang ni dia. Ada kat sini. Okey, semua dapat? Okey, gerakan Newton pertama. Tadi dah hilang dah. Sekejap saya nak masuk kat ni lah, senang pin. Gunakan tu susah. Okey, ni dia. Susah juga. Sekejap, sorry, technical problem. Okey, pin. Pin senang. Okey, semua dapat lihat Okey, kita lihat hukum gerakan Newton pertama. Okey, Cik Hawk dapat dengar dengan jelas? Ya. Okey. Hukum gerakan Newton pertama, sifat inisial suatu objek ni saya tak nak baca, yang baca yang ni Hukum gerakan Newton pertama menyatakan bahawa suatu objek akan kekal dalam keadaan asalnya, iaitu dalam keadaan pegun atau keadaan gerakan dengan hal laju seragam jika tiada daya luar bertindak ke atasnya. So ada dua perkataan penting, tiga perkataan penting. Yang pertama, suatu objek akan kekal dalam keadaan asal. Okey, objek akan kekal dalam keadaan asal jika dia pegun ataupun dengan hal laju seragam. Ada dua Satu, dia kekal sama ada dia pegun ataupun tak bergerak, ataupun dia hal laju seragam. So bila hal laju seragam, kamu bawa kereta ke bawa basikal ke dalam 10 km sejam, contoh dia 10 meter sejam. Kalau kamu kekal hal laju maintain tu, maksud dia adalah objek itu dipanggil sebagai objek kekal dalam keadaan asalnya. Faham tak? Objek itu kekal dalam keadaan asalnya walaupun dia hanya hal laju seragam. Maksud dia tidak ada pecutan dia sifar. Okey. So sifat yang pertama, objek akan kekal bila yang pertama dia pegun ataupun dia hal laju seragam jika tiada daya luar bertindak ke atasnya. Okey. So maksud dia tak ada daya luar, tak ada orang tolak basikal awak ke, tak ada kereta langgar motosikal awak ke. So dia akan kekal maintain hal laju seragam, objek itu adalah dalam keadaan kekal dalam keadaan asalnya. Okey, sampai sini faham Kita dah bincang. Okey, itu hukum gerakan Newton pertama.
Kita lihat hukum gerakan Newton kedua. Sampai sini tak ada masalah. Newton pertama. Okay, tak ada masalah. Kita terus kepada hukum gerakan Newton kedua. Okay, sebelum kita belajar hukum gerakan Newton kedua, dia ada bagi tahu tentang daya. Okay, kat bawah ni. Muka surat 49. Bawah ni ada daya. Secara umumnya, suatu daya ialah tolakan atau tarikan ke atas suatu objek akibat daripada interaksi objek itu dengan objek yang lain. Ingat, tadi dia beritahu, objek itu adalah kekal dalam keadaan asalnya jika dia pegun ataupun halaju seragam jika tiada daya luar yang bertindak ke atasnya. Daya luar tu daya adalah tolakan atau tarikan ke atas objek. Okey. Contohnya saya tolak telefon ni. So saya kenakan suatu daya. Faham? Okay, saya kenakan suatu daya. Okey. Apabila dua objek berinteraksi, terdapat suatu daya bertindak antara satu sama lain. Okey, kita terus kepada muka surat 50. Pula ni. Muka surat 50. Okey, ini contoh-contoh bagi daya. Kita tak nak tengok. Ni kamu boleh baca sendirilah. Okey, ini contoh-contoh daya. Okey, ini eksperimen antara daya jisim dan pecutan. Ini kamu boleh baca sendiri. Okey, sebab eksperimen ni nak mendapatkan dua maklumat sahaja. Ini maklumat dia. Okey, daripada eksperimen, sekejap saya nak ubah kepada pin. Saya tak nak gunakan ni sebab nanti dia hang macam hari tu. Kita gunakan pin. Okey. Ada dua eksperimen yang dinyatakan selepas daripada nota daya tadi. Okey, daripada eksperimen ini ada dua kesimpulan. Boleh baca nanti, kesimpulan dia dua ni. Okey, apa benda ni? A berkadar terus dengan 1/m jika F malah. A berkadar terus ataupun berkadar langsung sama. Berkadar terus, berkadar langsung adalah sama. A berkadar terus dengan F jika M adalah malah. Okay, so formula dia adalah F sama dengan MA. Kat bawah ni ada tulis F sama dengan MA. Okay. Okay, so hukum gerakan Newton kedua. Kat sini ada tulis hukum gerakan Newton kedua. Kita nak bincangkan hukum gerakan Newton saja ni. So, hukum gerakan Newton kedua menyatakan bahawa apabila terdapat satu daya bersih luar bertindak ke atas suatu objek, pecutan itu adalah berkadar terus dengan daya bersih dan mempunyai magnitud berkadar songsang dengan jisim objek itu. Okey, saya nak kamu bandingkan hukum gerakan Newton kedua ni dengan yang ini. Dia adalah sama. Okey, cuba bandingkan dua-dua ni. Jika terdapat suatu daya bersih luar bertindak ke atas suatu objek, pecutan, ini pecutan, berkadar terus dengan daya bersih, dan mempunyai magnitud yang berkadar songsang. Mempunyai magnitud ni kamu tak payah tulis tak apa, tapi dia berkadar songsang dengan jisim. Berkadar songsang dengan jisim atas ni. Berkadar terus dengan daya, berkadar songsang dengan jisim. Okey, sampai sini nampak? Nampak, faham? So, hukum Newton pertama tadi, ayat akhir dia, jika tiada daya luar yang bertindak ke atasnya. Hukum Newton kedua pula, daripada daya luar tu pula, dia ada memberi kesan kepada pecutan. Nampak dia bersambung ayat tu? Boleh? Setakat ni faham tak? Tak faham. Faham Okey, itu hukum Newton kedua. Tak Boleh faham cikgu. Dia faham Jawab. Tak. Tak faham. Tak berapa Tak. clear. Faham ke tak faham? Tak. Tak faham. Okey, bagaimana yang tak faham jawab? Yang pecutan dengan halaju tu. Okey, pecutan dengan halaju. Pecutan dengan halaju. Mana dia pecutan halaju? Yang halaju malah tadi. Jawab. Ya.
Oh, hal laju mala. Itu hukum gerakan Newton pertama, betul? Ya. Okey, kita kembali kepada hukum gerakan Newton pertama. Tak apa, tak faham, kita boleh teruskan. Mana tadi? Kat sini ke? Saya cek sekejap. Lepas okey sini. 36. Okey. Cik Hawk tak tanya yang berkaitan dengan hal laju dan juga pecutan. Okey, kita lihat balik apa yang Cik Hawk tak faham. Kita cuba jelaskan balik sekali lagi. Sebab malam ni cuma bincang hukum gerakan Newton saja, lain tak ada. Okey, hukum gerakan Newton pertama menyatakan bahawa suatu objek kekal dalam keadaan asalnya dalam keadaan pegul atau dalam keadaan hal laju seragam jika tiada dari luar. Okey. Mungkin yang Cik Hawk tak faham adalah bila dia menyatakan bahawa hal laju dia seragam, ni hal laju seragam, ayat dia, objek kekal, ini, objek kekal dalam keadaan asal ni. Dia tak faham tentang ni. Kalau pegun, memang semua faham lah, objek kekal lah kalau pegun. Okay, saya bagi satu contoh. Saya bagi satu contoh, saya suka gunakan kereta, mana kereta saya. Ada budak bawa main. Sekejap lah Okey. Okey, cuba fahamkan baik-baik Ini kereta. Kalau kereta ni pegun, memanglah keadaan asal dia pegun. Betul? Betul Cik Hawk? Ya. Okey. Sekarang, kalau kereta ini mula-mula bergerak, kereta ni mula bergerak. So maksud dia, daya ke sana, ke depan, mesti lebih besar daripada ke belakang. Maka dia boleh ke depan lah. Ingat daya ke depan mesti besar daripada belakang, baru ke depan lah. Kalau daya dia sama, daya ke sana dengan daya sini sama, maka dia tak bergerak. Tapi sebab dia lebih besar, dia lebih bergerak ke depan. Betul? Ya. Faham? Okey. So ingat sekali lagi bila kereta ini mula bergerak, daya ke depan lebih besar daripada belakang. So bila dia daya ke depan lebih besar daripada belakang, so hal laju awal dia kosong. Hal laju akhir dia bila dia dah bergerak. So hal laju awal dengan hal laju akhir dia berubah. So bila berubah, kita panggil dia sebagai pecutan. Pecutan sama dengan V tolak U bahagi T. V adalah hal laju akhir, U adalah hal laju awal bagi dengan masa. So ada pecutan. Betul? Faham? Bila mula bergerak, dia ada pecutan. Boleh? Dalam ayat ini Tak, jangan guna tu. Saya terangkan tentang kereta ni. Awak jangan tengok ayat tu. Awak tengok ni dulu. Okey. Okey? Sebab sekarang ni saya ajar tentang ini. Awak jangan tengok ayat tu. Sebab saya nak kaitkan apa pecutan hal laju. Nanti kalau tak, nanti awak tak faham. Cuba fokus pada apa yang saya ajar sekarang ni. Okey lagi. Bila kereta ini mula bergerak, ada pecutan. Betul? Ya. Okey. Hal laju dia tidak seragam sebab hal laju dia berubah. Okey. Sekarang, kereta itu sudah bergerak. Daripada 0 sampai 10, lepas itu dia maintain 10 km sejam. 10 km sejam. 10 km sejam. 10 km sejam. Betul? Boleh? Okey. Sekarang, ini A 10 km sejam, ini B 10 km sejam, ini C 10 km sejam. A, B, C. Boleh? Okey, A. Hal laju dia ke sana 10 km sejam, daya geseran ke sana, daya dikenakan untuk gerak ke sana katakanlah 10 Newton, daya geseran dia 10 Newton. Sebab tu dia boleh bergerak dengan hal laju seragam. Faham ke tidak? Dia seragam ni 10, 10, 10, 10. Geseran dia pun 10, 10, 10, 10. Faham tak? Ya. Betul faham Okey, saya ulang sekali lagi Daripada tidak bergerak, lepas tu ada pecutan. Katakanlah pecutan sini 10, belakang ini mesti 2 Newton sebab dia bergerak. Pecutan 10, sini 2.
Lepas itu halaju dia seragam. Halaju seragam, dari ke depan 10, dari ke belakang geseran 10. Maka dia maintain 10, 10, 10, 10. Betul? Faham? Ya. Okey, sekarang saya nak fokus, awak semua fokus kepada bahagian halaju seragam. A pegun, B pecutan, C halaju seragam. Kita fokus pada halaju seragam. So bila halaju seragam dari ke depan 10, belakang 10, 10, 10, 10, 10. So dengan kata lain, objek itu adalah kekal keadaan asalnya, iaitu kekal keadaan asalnya dengan halaju 10 km sejam. Faham tak? Sebab dia halaju seragam 10 je, maintain 10 halaju seragam. So objek itu kekal dalam keadaan asalnya, iaitu keadaan asalnya dia bergerak dengan 10 km sejam. Sampai situ faham tak ayat dia? Cik Hao? Boleh? Boleh. Okey, itu ayat dia. Okey. Jika tiada dari luar, apa maksud dari luar? Contohnya, ada satu kayu balak kat tengah jalan. So bila ada kayu balak kat tengah jalan, kereta ini nampak dia akan tekan brake. Bila keadaan tekan brake, dia tidak lagi 10 km sejam. Ada kayu balak, dia tekan brake, dia tidak lagi 10 km sejam. So dia bukan objek yang kekal dalam keadaan asalnya 10 km sejam. Sampai sini faham? Ya. So bila dia tekan brake, ia dipanggil sebagai nyah pecutan. Nyah pecutan. Sampai sini kosong. Sini 10, sini kosong. Pecutan tadi daripada kosong hingga 10. Lepas tu 10 maintain. Lepas tu 10 sampai kosong. 10 sampai kosong itu nyah pecutan. Itu bukan objek yang kekal keadaan asalnya kerana ada daya luar yang bertindak. Daya luar yang bertindak itu adalah kamu tekan brake. Faham? Okey. Okey, itu maksud dia. Menjawab tak soalan saya tadi, Cik Hao? Ya. Okey, sebab tu kita tengok sekuen dia. Sebab kalau tak kamu nanti akan campur aduk mana satu pecutan, mana satu halaju. So cerita dia macam itu. Kamu kena bezakan antara dia pegun, dia halaju seragam, halaju bertambah, pecutan dengan nyah pecutan. So semua situasi tu kamu kena dapat bayangkan. Baru kamu boleh nampak apakah itu hukum gerakan Newton pertama. Okay, saya bukan cakap pada Cik Hawk sahaja, saya cakap pada semua sekali, Amira, Syahira, Fazura dan yang lain-lain semua ni. So itu saya nak cuba terangkan pada awak. Kamu kena dengar dan fahamkan. Setakat ni siapa yang dengar dalam kelas ni dapat faham ke tidak? Amira, faham tak? Faham. Faham Okey. Fazura? Faham. Okey, bagus. Okey, sekarang kita terus kepada hukum gerakan Newton terakhir, iaitu hukum gerakan Newton ketiga. So ini penting hukum gerakan Newton ketiga lagi menarik kalau kamu baca, kamu tengok nanti Nanti kita tengok sekejap, share. Saya tak nak cerita pasal impuls ke apa-apa saja yang dalam buku teks, dalam buku rujukan tu. Saya nak terus kepada hukum gerakan Newton ketiga untuk bagi kamu nampak. Sekejap. Okey, ni dia betul. Sekejap saya nak tukar kepada pin. Senang saya nak conteng. Open with pin. Okey, apa dia hukum gerakan Newton ketiga? Kita nampak tadi hukum Newton pertama kaitannya dengan hukum Newton kedua pada ayat dia pada ayat daya luar yang bertindak. Okey, apa dia hukum gerakan Newton ketiga? Hukum gerakan Newton ketiga menyatakan bahawa untuk setiap daya tindakan terdapat suatu daya tindak balas yang bermagnitud sama dan bertindak pada arah bertentangan. Okay, cuba fahamkan ayat tu dulu. Untuk setiap daya tindakan terdapat satu daya tindak balas yang bermagnitud sama dan bertindak pada arah yang bertentangan. Contohnya, saya tolak telefon ni. Telefon ni akan pergi sana. Tapi saya dapat rasakan ada tolakan balik daripada telefon ke arah sana. Faham tak? Kamu pukul meja. Kamu rasa sakit. So maksud dia ada satu daya balik yang bertindak bertentangan arah.
Itu maksud dia. Untuk setiap daya tindakan, terdapat satu daya tindak balas yang bermagnitud sama dan bertindak pada arah bertentangan arah. Maksud magnitud sama tu contohnya, saya pukul meja 10 Newton, 10 Newton, daya yang dikenakan pada saya pun juga 10 Newton. Faham Saya pukul meja 10 Newton, daya yang dikenakan pada tangan saya pun 10 Newton. Saya pukul lagi kuat, saya lagi rasa sakit. Itu maksud dia 10 Newton tu adalah magnitud dia. Tapi arah bertentangan. Saya pukul meja, arah dia ke bawah. Tapi magnitud 10 Newton yang saya rasa pada tangan saya adalah pada arah atas. Itu maksud hukum gerakan Newton ketiga. Okey, kalau kamu nak faham lagi, tidak contoh-contoh di bawah ni. Contoh-contoh berikut menunjukkan hukum gerakan Newton ketiga. Sebuah buku diletakkan di atas permukaan berat buku bertindak ke atas meja, meja bertindak balas. Okay, nampak macam buku tu atas meja tak ada masalah. Kamu nampak dia terletak cantik je. Tapi sebenarnya ada suatu daya yang dikenakan oleh meja terhadap buku tu. Okey, apabila seorang berjalan, tapak kakinya menolak lantai ke belakang, lantai menolak tapak kaki orang ke hadapan dengan magnitud daya yang sama. Dengan ini orang itu dapat bergerak ke hadapan. Nampak? So, sebagai seorang ahli fizik, kamu kena nampak benda ni. Orang ni berjalan, dia menggunakan daya, berapa berat dia, 86 kg, dia ada berat dia menggunakan daya ke atas lantai, lantai menggunakan daya balik atas dia. Itu seorang ahli fizik lah. Okey, dan last sekali, seorang budak yang menarik sebuah laci ketat, ditarik oleh laci, daya yang ditarikkan dia bertindak ke atas laci, menunjukkan satu daya yang sama. Ini sama juga cerita dia. Okey, so itu sahaja untuk malam ini. Saya buka soalan. Siapa-siapa yang tak faham apa benda yang kita bincangkan ni boleh tanya. Saya buka peluang. Okey, boleh faham? Jelas, clear? Luis Lim? Faham. Okey. Yang semua faham So, itu saja untuk malam ini. Hari esok kita akan cuba bincang detail kepada contoh-contoh melibatkan muka surat tadi itulah. So, sebelum habis tajuk ni. Dan juga hari esok kita nak belajar tentang impas dan daya impas. Okey. So, itu saja untuk malam ini. Sekian, terima kasih kerana hadir. Okey, majulah fizik untuk negara. Terima kasih. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama.